yang kita sebut tidak boleh dilakukan oleh orang perempuan yang haid. Yang pertama, solat, tawaf, menyentuh Al-Quran, tangguh Al-Quran. Yang kelima, dia dalam masjid, maknanya menetap dalam masjid, membaca Al-Quran dengan objek sama. Yang ketujuh, puasa. Yang ke-8, menceraikan isteri. Sebab itulah bila masuk menceraikan isteri ni, maknanya orang lelaki tidak boleh menceraikan isteri ketika mana suami isteri dia dalam keadaan haid. Yang ke-9, berjalan dalam masjid jika ia bimbang mengetahui masjid. Tadi kita sebut dalam masjid tidak boleh menetap, maknanya tidak boleh duduk dalam masjid, dan boleh berjalan abiri sabiri. Jadi kalau berjalan tu boleh hukum, tapi kalau lah orang perempuan ni dirasa kalau berjalan tu boleh menyebabkan kotor masjid, maka jadi haram masuk masjid tu. Itu maksudnya. Yang ke-10, bercukuran bersedap-sedap dengan sesuatu antara pusat dan buku. Ini adalah perkara yang diharam. Haramnya ketika mana perempuan tu tak haid. Ini bagi suami isteri dia. Yang ke-12, pasal yang ke-12. Pasal 11. Talak Talak pada lelaki cuma menjadi haram bila mana orang lelaki tu talak pada keadaan orang perempuan ni. Itu maksud dia. Sebab tu talak ni dia ada dua jenis. Talak sunni, talak bid'i. Talak sunni ni masuk talak sunni, talak orang lelaki suruh suami ke atas isteri bila mana waktu selain waktu, maknanya waktu suci lah. Itu maksud dia. Dan talak bid'i ni talak lagi dilarang, yang dibenci dah. Maknanya talak pada waktu perempuan ni datang ni. Itu maksud dia. Tak haram orang lelaki menceraikan isteri ketika mana dalam haid. Lepas tu tolak dia sah tak? Sah lah dia. Dia beza haram dengan sah tadi tu. Contohnya kita sebut haram ketika mana orang perempuan haid, haram pada suami untuk jatuhkan tolak tau. Tetapi bila mana suami tu langsungkan tolak, jatuh tolak sebenarnya. Sah tolak tu. Untuk perbuatan tu haram. Bila perbuatan tu haram, bila dia buat juga, maka dia tanggung dosa. Itu maksud dia. Air dia basi batal wuduk tu sah tu solat kalau baju tu air dia basi. Air dia basi ni dia ada dua tau. Air dia yang keluar dari perut, air dia yang keluar dari mulut. Contoh ni kita dalam kelas. Dalam kelas ni lepas tu mengantuk tau. Kita mengantuk, kita tertidur tu air keluar. Air keluar. Biasa tak? Jadi air tu bukan najis. Air tu najis. Tapi kalau kita tidur lama, tidur dengan bantal kali, dengan tilang kali, waktu keluar air, apa tu ketika ada bantal tu, kena baju betul. Tu bagi air basi lah. Sebab lama tau. Jadi air basi tu najis. Najis. Sebab apa? Sebab dia keluar daripada perut. Daripada perut. Yang tadi tu kita dalam kelas ni, kita mengatik dia tidur, lepas tu keluar air tu, bau mulut kita, air dalam mulut. Sebab bila kita tidur, kita tutup mulut, jadi air liur kita tu berkumpul dan keluar. Tu tidak najis. Kalau kita kena pakaian, maka kita boleh solat. Tapi yang najis ni, bila kita tidur lama, tidur atas katil dengan bantal sekali, lepas tu keluar air, maka tu air berasa. Sebab air tu lama tau, nanti benda dalam perut ni, dia naik atas, lepas tu dia keluar. Kalau kita keluar, perkara tu mungkin najis. Masa kalau kita pakaian, kita kena bersihkan dulu pakaian itu. Boleh bang? Ya? Sebab ada tengah tu, bila mana kita tertidur lah. Contoh dalam kelas, dalam tengah tengah dengan foto keluar air. Jadi kita kata, kita kena bersih dah tak? Itu masih lagi, dimaafkan lagi. Okey. Masih tidak basi lagi. Okey. Perempuan ni bila mana dia didatangi haid, maka dia tidak perlu mengqada solat, tetapi dia kena qada puasa. Itu dia. Kenapa dia kena qada puasa, tidak kena qada solat? Kalau kita baca dalam kitab, ada ulama sebut kemungkinan ataupun antara hikmahnya, mungkin puasa ni sebulan
sebulan tahun. Maknanya sekali tahun. Tapi kalau solat ni sehari 5 waktu. Jadi perkara ini bukanlah keinginan daripada kita dah. Dia merupakan orang panggil apa? Sunatullah, dipanggil apa? Tabiat panggil kebiasaan manusia, kebiasaan manusia. Jadi kalaulah maghrib tidak perlu potong solat, hanya perlu potong puasa sahaja.